Salam Citra, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini satu lagi pendedahan berkaitan dengan rasuah membabitkan 250 juta ringgit di Sarawak. Wow, sekarang ini di mana-mana isu rasuah memanas. Di Sabah, skandal rasuah masih lagi dalam siasatan dan SPRM kemarin telah menyatakan bahwa 15 orang telah disiasat dan si pemberi maklumat juga telah pun disiasat bersama. Hari ini kita dikejutkan lagi dengan kes rasuah projek RM 250 juta di Sarawak dan akhirnya seorang lagi datuk ditahan. Kita ucapkan tahniah syabas kepada SPRM atas tanggungjawab tugas dan betapa aktifnya mereka membenteras rasuah sekarang. Saya pikir ini semua karena orang yang memimpin Malaysia sekarang yaitu Anwar Ibrahim yang telah mengisytiharkan perang rasuah habis-habisan. Tanpa pemimpin yang mengetuai Malaysia ini untuk memerangi rasuah, saya fikir tidak akan menjadi sehebat ini apa yang dilakukan oleh SPRM. Siasatan kes rasuah projek pembinaan bernilai kira-kira 250 juta ringgit di Sarawak menyaksikan seorang lagi datuk ditahan reman. Lelaki berusia lingkungan 50-an itu direman selama 5 hari sehingga 15 Disember ini. Magistrate Mason Jaro Lenya Barayan membenarkan suspek direman selepas permohonan dibuat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia di Mahkamah Magistrate Kuching hari ini. Lapor Berita Harian memetik sumber suspek adalah rakan kongsi kepada pengarah syarikat itu juga bergelar datuk yang ditahan SPRM pada 5 November lalu. Mereka disyaki berpakat dan berkomplot bagi membolehkan beberapa syarikat mendapat projek pembinaan dikeluarkan pejabat Jabatan Kerja Raya JKR di sebuah daerah di Sarawak. Menurut sumber itu, mereka dipercayai melakukan perbuatan itu antara tahun 2022 hingga tahun 2024 sebagai balasan mendapatkan projek-projek pembinaan yang bernilai kira-kira 250 juta ringgit. Susulan itu, suspek ditahan sekitar kira-kira jam 6.30 petang semalam di sebuah daerah negeri Sarawak, kata sumber itu lagi dipetik Berita Harian BH. Setakat ini, SPRM telah menahan 3 suspek termasuk seorang jurutera awam berusia 45 tahun yang disyaki terbabit dalam kes tersebut. Wow. Kita ingin ucapkan tahniah dan syabas kepada pihak SPRM dan Kerajaan Malaysia atas keaktifan melakukan pembenterasan rasuah habis-habisan. Kalau dulu hanya kita dengar bilis-bilis kecil yang ditangkap, kerani, juruang, dan sebagainya. Ada juga yang paling sedih, pemandu kereta, bilis-bilis kecil, ikan-ikan kecil. Tapi sejak 2 menjak ini, seperti yang telah diisytiharkan perang oleh Anwar Ibrahim terhadap barah kanser penyakit Malaysia ini yaitu rasuah, kita sudah mula melihat bukan lagi bilis-bilis kecil, tapi jerung-jerung besar. Kerana jika bilis yang ditangkap, jerungnya akan tetap berleluasa. Tetapi apabila jerung ikan paus yang ditangkap oleh SPRM, pastilah ikan-ikan bilis akan menjadi takut dan tidak akan melakukannya. Dengan kata lain, suri teladan. Kalau yang di atas tak melakukan perbuatan terkutuk rasuah ini, yang pastinya orang bawahan juga akan tidak melakukannya juga. Apa pendapat anda? Kita ucapkan tahniah kepada SPRM. Tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Hari ini sekali lagi pembangkang kalah di Parlimen Malaysia. Ini apabila pembangkang gagal undi belah bahagi. Cubaan pembangkang untuk menggagalkan rang undang-undang komunikasi dan multimedia pindaan 2024 daripada diluluskan tidak kesampaian apabila undi belah bahagi tidak berpihak kepada gabungan itu. Berdasarkan undian, seramai 59 ahli parlimen bersetuju dengan RUU berkenaan manakala 40 lagi tidak bersetuju, seorang tidak mengundi dan 122 tidak hadir. Ahmad Fadli Sari, PN Pasir Mas sebelum itu memohon supaya undi belah bahagi dibuat selepas Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil
menggulung perbahasan RUU berkenan. Permohonan itu menyebabkan persidangan Dewan Rakyat ditangguhkan selama 10 menit bagi ahli parlimen kedua-dua blok memasuki Dewan untuk mengundi. Yang Dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul berkata, berdasarkan undian seramai 59 ahli parlimen bersetuju, manakala 40 tidak bersetuju serta seorang tidak mengundi dan 122 tidak hadir. Maka RUU Komunikasi dan Multimedia 2024 diluluskan tambahnya. Terdahulu Fahmi ketika penggulungan RUU itu menegaskan beliau berjanji untuk mempertahankan Perlembagaan Persekutuan ketika dilantik sebagai Menteri Komunikasi dengan ia disifatkan selari ketetapan anggota kabinet yang lain. Malah katanya keputusan dasar untuk pindaan Akta Komunikasi dan Multimedia 1984-88 Akta 588 dibuat pada 2022 sebelum pentadbiran diterajui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dibentuk. Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan memang bermula dengan Fasal 1 iaitu tertakluk kepada Fasal 2, 3 dan 4. Bermaksud dengan bermulanya perkara mengenai hak kebebasan bersuara, caveatnya adalah tertakluk kepada Fasal 2, 3 dan 4. Maksud memang diperuntukkan hak bercakap dan bersuara, hak kebebasan memang ada tetapi kita juga diberikan kuasa melalui parlimen untuk mengenakan apa-apa sekatan yang perlu atau sesuai manfaat demi kepentingan keselamatan persekutuan atau mana-mana bahagian dan sebagainya, katanya lagi. Mengenai sebahagian terma dan RUU terbabit, dalam RUU terbabit, Fahmi berkata, tafsiran akhir dan muktamad adalah tertakluk kepada mahkamah selain menjelaskan maksud perkataan akan berubah pada setiap era. Justru katanya prinsip yang diambil adalah untuk menyempitkan dan menghadkan ruang, terutama bagi pindaan di bawah Seksyen 233 bagi memastikan ia kalis cabaran masa akan datang. Jurucakap Kerajaan Madani itu bagaimanapun menafikan pindaan ke atas Seksyen 233 akan menghadkan orang ramai daripada mengkritik kerajaan. Asasnya, Seksyen 233 Akta 588 merujuk kepada penyalahgunaan rangkaian. Di hujung penyalahgunaan rangkaian dijelaskan beberapa aspek mengenai maksud salah guna. Sebab inilah, kalau diteliti kita tak boleh membuang terus Seksyen 233 kerana ia termasuk bagi kesalahan mereka yang menyalahgunakan rangkaian untuk tujuan komersial, penjualan pornografi dan pedofili. Namun ada dua perkara memberi ruang untuk penambahbaikan terutama huraian 6 dalam kurungan D, iaitu apa-apa komunikasi dibuat dengan suci hati adalah tidak jelik melampau selagi ia terdiri daripada penyataan fakta, adalah benar dan terdiri daripada penyataan pendapat, katanya. Fahmi berkata pindaan di bawah Seksyen 46 dalam kurungan E yang memperuntukkan kuasa kepada menteri hanya membabitkan industri komunikasi, sebaliknya tidak terpakai kepada organisasi media, orang awam atau cyber trooper. Ia membabitkan industri komunikasi penghantaran ataupun penyalahgunaan rangkaian oleh penggunaan telekomunikasi tidak dari segi akta mesin cetak. Contohnya ini berbeza. Kita tidak niat melalui akta ini untuk melesen platform media sebagai contoh, tetapi Seksyen 46 dalam kurungan E akan terpakai kepada penyedia perkhidmatan, bukannya terpakai untuk orang awam atau cyber trooper. Seksyen 248 dan 248 dalam kurungan E pula mengenai pegawai yang diberi kuasa. Ini merujuk kepada keperluan menyelaraskan Seksyen 245 sedia dan dengan Akta 588 memberikan kuasa kepada menteri untuk menamakan pegawai diberi kuasa. Waran cacat dalam Seksyen 248 dalam kurungan E, ia adalah untuk menyamakan peruntukan dalam Akta 588 seperti diperuntukkan dalam beberapa akta lain termasuk Akta Perihal Perdagangan dan ia bukanlah di luar kebiasaan, kata ahli Parlimen Lembah Pantai itu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.